Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Ustazah, dan kami mendoakan Ustazah dalam keadaan sihat walafiat. Baik, insyaAllah hari ini saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Sufian bersama dengan rakan-rakan saya Muhammad Adam Hidayatullah bin Zulkifli dan juga Muhammad Zahid bin Muhammad Nurdin akan membentangkan tajuk iaitu aplikasi pendekatan pengajaran dan juga pembelajaran. Baik, ini secara ringkas rangkuman yang akan kami bentangkan pada hari ini, iaitu meliputi kaedah, iaitu kaedah yang pertama induktif, deduktif, qudwah hasanah dan juga yang terakhir bersepadu. Baik, kita lihat dahulu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pertama, iaitu induktif. Apa yang dimaksudkan dengan induktif? Induktif ialah membuat kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan kepada maklumat yang khusus. Maknanya, maklumat yang secara umum disimpulkan, diringkaskan menjadi maklumat-maklumat yang khusus. Kita lihat sebagai contoh. Di sini ada contoh, iaitu air Starbucks dan juga air mineral botol biasa. Jadi ketika masuk dalam kelas, kita sebagai seorang guru, sebagai contoh, bawa kedua-dua BBM ini, itu bawa air Starbucks dan juga ataupun mana-mana air sajalah, dan juga air mineral, dan kita di situ kita tanya kepada murid apakah yang dapat mereka simpulkan berdasarkan apa yang kita tunjuk. Jadi murid-murid akan jawab, kebiasaan mereka akan kata itu air manis, itu air kosong dan sebagainya. Ringkasnya, kita menunjukkan bahawa kedua-dua air ini adalah air yang berbentuk suci, namun kedua-duanya antara salah satunya tidak menyucikan. Contohnya, air Starbucks tidak boleh membawa kepada wuduk, dan air mineral boleh dibawa untuk mengambil wuduk. Maksudnya itu adalah pendekatan PDP secara induktif dan boleh kita bawa masuk di dalam kelas. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Sebagai contoh, kita masuk dalam kelas, kita buka slide, kita tunjukkan gambar-gambar berikut. Itu ada kambing, ada unta, ada lembu. Berdasarkan kepada gambar-gambar tersebut, kita ajukan soalan kepada murid kita dalam kelas, apakah yang dapat mereka simpulkan daripada maklumat khusus yang kita nyatakan di situ. Iaitu maklumat khusus, antara mereka akan menjawab itu adalah haiwan-haiwan ternakan. Maka di situ dapat kita bagi kesimpulan secara umum, haiwan-haiwan ternakan yang khusus tadi itu ada kambing, unta, lembu dan sebagainya, merujuk kepada haiwan-haiwan yang boleh untuk kita laksanakan ibadah korban. Itu adalah merujuk kepada pendekatan pembelajaran dan pengajaran secara induktif. Baik, saya teruskan dengan rakan saya yang seterusnya. Sambung dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz atas perkongsian beliau sebentar tadi. Saya nampak ni saya ni. Okey, baik, sekarang kita pergi kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang kedua, iaitulah didaktif. Apa itu pendekatan didaktif? Okey, secara definisinya, didaktif ini bermaksud proses menghurai daripada prinsip umum kepada contoh yang khusus. Yang mana saya petik ini daripada Khairuddin Muhammad pada tahun 2012. Jadi saya rasa mana-mana guru kebiasaannya memang menggunakan pendekatan ini, iaitu guru akan memberikan atau menyatakan satu-satu teori secara umum, kemudian diberikan contoh-contoh secara khusus supaya anak murid mereka lebih faham dan dapat membuat generalisasi umum yang baru hasil daripada contoh-contoh khusus yang didapati tadi. Apa contoh yang dekat dengan kita? Saya peciklah daripada salah satu topik dalam tingkatan 2, mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu mata pelajaran berkenaan dengan rukhsah.
Okay, jadi di sini saya menyatakan atau saya ada buatlah satu contoh, iaitu keringanan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala kepada mukallaf yang mempunyai keuzuran tertentu, itu merupakan satu prinsip umum. Jadi Allah akan berikan keringanan kepada mana-mana mukallaf, mana-mana orang yang Islam yang bertanggungjawab, mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan ibadat ini. Dia akan diberikan keringanan apabila dia mempunyai keuzuran yang tertentu. Itu prinsip umum atau kita kata teori yang lebih general lah. Apa dia kita kata contoh-contoh khusus begini? Apakah keuzuran yang dimaksudkan itu? Jadi di sini kita ada 3 lah yang boleh diklasifikasikan, iaitu yang pertama anggota wuduk yang berbalut, yang kedua orang yang bermusafir, dan yang ketiga orang yang sakit sehingga tidak mampu untuk berdiri tegak. Okey, jadi 3 ini merupakan keuzuran yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh khusus. Maka daripada ini pelajar dapat membuat generalisasi umum yang baru. Apa dia? Jika seseorang individu itu mempunyai salah satu atau mungkin ketiga-tiga keuzuran tersebut, maka dia akan mendapat keringanan atau rukhsah dalam beribadat. Okey, jadi ini pendekatan yang kedua. Seterusnya, pendekatan yang ketiga yang dibawalah dalam pengajaran dan pembelajaran, khususnya pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam, iaitu melalui qudwah hasanah. Okey, apa itu qudwah hasanah? Qudwah hasanah saya rasa rata-rata ustaz-ustazah semua tahu. Itu yang bermaksud contoh atau suri teladan yang baik, yang mana saya petik daripada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, iaitu Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang mana demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Jadi kita sendiri ada murabbi, ada muallim, ada guru yang mana umat Islam ini ada teladan yang kita perlu contohi, yang kita boleh ikuti, iaitu Nabi Muhammad. Begitu juga anak murid-murid kita. Okey, yang mana diri kita sendiri iaitu guru mempunyai atau menggalah tanggungjawab menjadi seorang qudwah hasanah, atau contoh yang baik, atau kata orang putihnya role model buat mereka. Okey, kalau kita ingat kembali teori pembelajaran sosial pernah kita sentuh atau pernah kita pelajari dalam mata pelajaran atau kursus psikologi pendidikan dulu, yang mana ada seorang tokoh iaitu Albert Bandura menyebutkan bahawa proses pembelajaran ini mampu dan juga boleh berlaku melalui pemerhatian model dengan cara peniruan tingkah laku dan sebagainya oleh kanak-kanak tersebut. Jadi bukan setakat melalui induktif didaktif, kita mencontohi model atau mencontohi contoh itu sendiri merupakan salah satu metod pembelajaran boleh berlaku. Yang terakhir saya nak petik iaitu daripada Halstead, salah seorang academician berkenaan dengan ilmu psikologi juga. Dia mengatakan bahawa guru ini disanjungi dan diberikan harapan oleh kerana dia mempunyai personaliti dan tanggungjawab yang baik, dan itu menjadikan mereka contoh kepada murid-murid mereka supaya murid-murid dapat mengikuti setiap langkah-langkah dan amalan tingkah laku daripada guru tersebut. Baik, itu saja daripada saya. Kita teruskan lagi pembentangan daripada sahabat saya yang terusnya, Ustaz Zahid, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid bin Muhammad Nordin daripada kelas PDPP PAI 2. Baiklah, sebentar tadi rakan saya telah berkongsi berkenaan dengan beberapa pendekatan seperti induktif, didaktif, qudwah hasanah, dan sekarang saya akan berkongsikan berkenaan dengan pendekatan yang seterusnya, iaitu pendekatan bersepadu. Ataupun ada juga pendapat ataupun perkongsian yang mengatakan bahawasanya pendekatan bersepadu ini sama dengan pendekatan elektif. Okey, jadi apa-apa pun saya akan berkongsi secara umum apakah itu, bagaimanakah pendekatan bersepadu itu. Yang pertama, pendekatan bersepadu ni ialah kita menggabung dan menjalankan elemen pendidikan yang terpisah. Makna kata, di dalam kita menjalankan satu sesi PDP itu, kita menggabungkan ataupun kita kita gabungkan banyak elemen dalam satu sesi PDP. Contohnya kita mengajar subjek pendidikan Islam, tapi kita menggabungkan elemen di dalam sains yang mana berkait secara langsung ataupun tidak langsung. Supaya apa? Supaya ia menjadi suatu yang berkaitan secara harmoni dan menyeluruh. Makna kata, bila kita kaitkan benda itu secara langsung, jadi benda itu dia akan berkait dengan makna kata pelajar itu nak faham, dia lebih senang. Sebab apa? Sebab dia boleh lihat dia punya gambaran di dalam salah satu topik di dalam sesi PDP itu, dia akan lebih luas. Jadi bila lebih luas itu,
gambaran pelajar itu pun akan lebih jelas. Dia tidak tertutup di salah satu pemikiran saja. Dia akan dapat lihat satu sisi pandangan yang lebih luas. Jadi bagaimanakah cikgu nak menggunakan pendekatan ini? Iaitu dengan cara guru itu menggunakan pengalaman seharian pelajar di dalam proses PDP. Okey, contoh. Kita ambil contoh yang paling senang. Contohnya kita nak mengajar satu topik berkenaan dengan wuduk kepada pelajar yang tidak pernah mengamalkan ataupun tidak pernah langsung melakukan amali wuduk. Jadi kita bagi tahu kepada pelajar itu, baiklah hari ini kita akan belajar amali wuduk. Lepas tu kita tanya, adakah semua pernah belajar berwuduk? Andai kata pelajar itu jawab tidak. Lepas tu kita tanya pula, adakah kamu pernah lihat keluarga kamu, kawan-kawan kamu ataupun kamu pergi ke masjid, kamu lihat orang ambil wuduk? Mungkin pelajar akan jawab, ya pernah lihat. Mustahil lah ada pelajar ataupun kanak-kanak yang tidak pernah lihat bagaimanakah wuduk itu dilakukan. Jadi bila kita dah bagi tahu, kita dah kaitkan secara langsung apa yang dia nampak dan apa yang dia akan belajar, dia akan lebih senang untuk dapat benda yang dia akan belajar itu. Contohlah selama dia tengok basuh tangan, basuh muka, basuh kaki, basuh hidung, basuh telinga, tapi dia tak tahu apakah turutannya, bagaimanakah caranya, berapa kali, apakah hukumnya. Jadi bila kita dah ajar secara jelas di dalam kelas dan kita kaitkan dengan apa yang dia tengok di depan mata dia, dia akan lebih jelas. Dia punya tangkapan kepada subjek itu, kepada topik itu akan lebih senang dan akan lebih laju dan lebih mantap lah. Seterusnya, pendekatan bersepadu juga akan meningkatkan daya imajinasi dan kreativiti pelajar. Kita ambil contoh balik. Bila kita nak belajar, kita nak mengajar, bukan belajar, kita nak mengajar subjek sains, benda itu memerlukan satu imajinasi yang tinggi buat pelajar. Contohlah, contoh saya akan kongsikan di muka surat yang seterusnya. Okey, ini adalah topik di dalam pendidikan Islam tingkatan 3 yang bertopik penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah. Okay, jadi di dalam topik ini dia nak menceritakan ataupun nak berkongsi berkenaan dengan bagaimanakah proses kejadian manusia itu berlaku. Jadi ini adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa yukhrijukum tifla. Apa yang kita boleh lihat di situ? Walladzi khalaqakum min turabin. Jadikan Allah jadikan kita daripada tanah. Khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min nutfah. Yang pertama daripada air mani, yang kedua min 'alaqatin, iaitu zygot. 'Alaqatin summa min, seterusnya embrio, dan yang terakhir jadilah yukhrijukum tifla, kita menjadi seorang baby yang kecil. Jadi bila kita lihat kembali kepada Al-Quran ini, kita boleh kaitkan dengan jelas dengan di dalam bidang sains. Saya ambil di sini di dalam subjek sains tingkatan 1 tajuk 4, di mana kita belajar, di mana pelajar belajar berkenaan dengan tajuk pembiakan, di mana di sini apabila nak berlakunya pembiakan, ia bermula dengan gabungan sperma dan ovum. Seterusnya dia jadi embrio, dia zygot, fetus, dan dia menjadi bayi. Jadi benda ini sebenarnya sangat berkait rapat di antara satu sama lain. Jadi bila kita lakukan perkaitan ini di antara pendidikan Islam, di antara ayat Quran dengan subjek sains, pelajar itu akan dapat lihat satu sisi yang luas. Dia akan dapat lihat satu sisi yang baharu di dalam pandangan mata mereka. Okay, jadi begitulah contoh bagaimana pendekatan bersepadu berlaku dengan cara kita menggabungkan salah satu elemen yang terpisah. Macam tadi saya bagi contoh elemen subjek pendidikan Islam dan elemen subjek sains. Yang seterusnya kita tengok pula, ini salah satu komponen ataupun jenislah pendekatan bersepadu. Kita boleh tengok kita ada kesepaduan antara komponen, kesepaduan kemahiran dan nilai murni, kesepaduan aktiviti dalam dan luar kelas, kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid, dan yang terakhir kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik. Jadi contoh lagi yang lain, contoh kita belajar tajuk pendidikan Islam berkenaan dengan waktu solat. Jadi bila kita fikir pasal, kita mengajar pasal waktu solat ini, setiap waktu solat itu ada jam yang berbeza-beza kan. Jadi kita bolehlah kaitkan dengan pelajar, okey, kenapa waktu tu
solat itu, kenapa negara itu waktu lain. Contoh, kenapa di Malaysia Zuhur pukul 1, kenapa di Jepun pukul 5, kenapa di China pukul 10 dan sebagainya. Kita boleh kaitkan dengan ilmu sains, bagaimana bumi itu berpusing, dan kita boleh juga kaitkan dengan ilmu matematik, bagaimanakah perkiraan waktu itu diambil kira, bagaimanakah waktu itu dikira. Contoh lagi, contoh kita ajar di dalam kelas, kita ajar secara teori, kita kena aplikasikan juga pendekatan kita dengan aplikasikan di luar kelas. Jadi pelajar itu akan lebih dapat pengalaman yang lebih jelas, pengalaman yang lebih sempurna di mata mereka, bukanlah setakat belajar di dalam kelas tetapi dia beramal secara jelas dengan fizikalnya. Dengan itu dapatan pelajar di dalam kelas, di dalam sesi PDP itu akan lebih bermakna dan lebih padulah. Bukanlah setakat belajar dalam otak, masuk otak, dia tidak tahu apa pun yang dia belajar. Jadi bila dia dapat lihat dengan apa yang jelas di depan mata mereka ataupun dengan benda yang dia buat secara fizikal, benda tu akan lebih bermakna buat pelajar. Jadi secara kesimpulannya, pendekatan dalam sesi pengajaran kita ni ada banyak jenis lah. Pendekatan tadi kita boleh tengok induktif, didaktif, kedua hasanah dan sebagainya. Dan pendekatan ini kita sebagai guru bolehlah aplikasikan. Eloknya aplikasikanlah semua, tapi kita boleh tengok, kita kena tengok pula macam mana tahap kemampuan pelajar untuk faham kepada kita punya teknik itu, kepada topik itu. Contoh, kalau topik itu aplikasikan dengan begini, topik begitu aplikasikan dengan begitu. Kita tidak bolehlah mengajar satu topik, semua topik dengan satu pendekatan yang sama. Jadi keberkesanan kita mengajar dalam sesi PDP itu bergantung kepada bagaimana kita bijaksananya kita sesuaikan dengan tahap pencapaian pelajar. Jadi kalau pelajar yang boleh berfikir dengan aras tinggi, kita latih mengajar mereka dengan tahap pemikiran ataupun tahap pencapaian tinggi. Begitulah juga sebaliknya. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.